Selamat datang Cikgu Mazlin. Okay, siapa lagi yang dah cuba? Dah boleh masuk video tu. Okay, Azma. Kak Mazia pun dah boleh join. Tania. Asal tak boleh, kenapa Azma? Macam mana tak boleh tu? Dia memang kena tak payah download, tukar kepada apa nama desktop view ataupun sebenarnya kalau guna laptop lagi mudah, tapi kalau guna handphone cikgu kena tukar kepada desktop view. Ada sebelah kanan atas titik 3 tu dia tukar mobile desktop view atau desktop site lah. Atau mobile site macam itulah nama dia. Siapa ni? Oh, Kak Alina. Alina. Ramai yang jawab salah kan sebab tak tengok video betul-betul. Okay? Okay. Cikgu Awa pun dah berjaya masuk dalam assignment tu. Okay, dia kena memang kena tengok video dan jawab Hai, selamat datang Kak Sally. How are you? Okay, good. So Kak Sally, try to jawab this video. Okay, saya dah tampalkan di chat. Hai Cik Suzy, happy belated birthday. Okay, boleh cuba dulu video add puzzle ni. Kak Fazila. Okay, so nanti kalau dah buat, nanti cikgu-cikgu tahulah sebenarnya add puzzle dia apa fungsi dia, apa kelebihan dia. Nanti cikgu akan nampak. Okay, ada masalah ke yang lain-lain tak dapat join lagi ni? Tak boleh masuk lagi dalam ni? Okay. Cuba buat, nanti ada idea lah sebenarnya add puzzle tu apa, apa kelebihan dia. Betul, tonton video masuk sekolah. Yang tu lah, tu kena terus tengok, dia tak boleh skip langsung pun. Okay, memang video masuk sekolah 1 minit 30 saat. Okay, Ain pun dah boleh masuk, Kak Sally pun dah boleh masuk. Okay. Teruskan, saya tunggu. Siapa ni? Oh, Kak Faiza. Okay, ada yang bermasalah ke? Saya tak dapat akses. Kenapa Cikgu Chiu? Tak dapat akses macam mana? Tak dapat akses kena dekat Edpuzzle ke ataupun cikgu tak boleh buka video tu? Kalau ikutkan saya punya paparan ni dah masuk dah cikgu kepada saya punya video, cuma cikgu tak proceed lagi. Dia kata you don't have to access this video. Tak nampak apa-apa. You don't have what? Access to this video. You don't have access. Macam mana? Sebab kalau ikutkan, saya share kan. Check with the teacher who sign in. Aha.
Or if it belong to you, make sure that you are logged in the right account. Tapi ni Ciu ni dah ada kat sini, nampak tak saya tunjuk ni? Tapi saya Dah ada. Ain, Siti Awa, Azmah. Okay, Ciu ni dah ada, mana tak, cuma belum accept, belum view. Belum watch video. saya tak dapat lihat. Okay, cuba cikgu keluar balik and then cikgu tengok balik semula, klik balik semula dan follow the step. Boleh? Hmm. Guna handset tak dapat. Guna handset dia kena tukar tu lah yang mobile view tu ataupun desktop view. Saya dah tukar PC. Ni tak boleh juga. Dia ada minta kelas kod ke? Tak ada. Pelik juga. Sebabnya biasa kalau pelajar saya tekan, dia macam tak ada masalah je. Dia terus boleh masuk je. Setakat ni saya dah buat untuk 3 kelas. Okay, apa contoh video PLC ED puzzle tu? Sekarang ya betul. Yang ada muka cikgu Atika tu. Atika. Betul. Cikgu klik soal video tu. Okay. Cikgu klik play video tu, nanti cikgu kena tengok dan jawab soalan dalam tu. Okay, kalau sementara tu saya tunggu lagi sikit ikut 2.45 saya mulalah dia punya ni. Tak apa, yang tak tengah cuba tu just cuba je sebab dia tak ada susah pun sebenarnya. Okay, tahniah siapa yang dah cuba jawab, dah ada jawapan yang betul. So ada 12 orang dah cuba. Siti Hawa Midon masih 20% lagi menonton. Kenapa internet problem ke? Azmah pun stuck ke? 20% je view. Watch. Line slow lah. Anak Google Meet sekolah agama. Bapak Google Meet dengan meeting. Mama. Tiga yang ini petang ni. Allah lah. Stuck Siawa pun stuck. Demi 2 jam Azmah redha. Lagi 2 mata kredit. Okay, so kita ni lah. Kita tengok sekejap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 orang. 11 orang yang dah berjaya masuk dalam video tersebut lah. Okay, saya mulakanlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Yang saya hormati rakan-rakan guru semua kat sini. Okay, petang ni saya sebenarnya nak buat sharing tentang satu apps yang saya rasa dah ada membantu saya dalam melaksanakan PDPR, especially membantu untuk pelajar yang ada masalah internet lah sebenarnya. Dan juga saya nampak contohnya saya ada 2 kelas serentak tapi kelas tu lain level ataupun lain dia punya pendekatan. Jadi selain daripada Google Meet, satu kelas saya buat Google Meet, satu kelas lagi saya tinggalkan mereka dengan video yang saya edit dekat Add Puzzle ni. So bila masa dah okey, saya terbalikkan lah. Jadi tak adalah istilah contohnya kalau saya yang mengajar tingkatan 1 ni, 1A1 dia prefer saya cakap bahasa Melayu. Kalau 1A5
Kebanyakan sebab dia ada pelajar yang memang tak tahulah mungkin sekolah rendah dia cikgu dia cakap bahasa Inggeris banyak kan. Dia lebih prefer saya cakap bahasa Inggeris, menggunakan term-term dalam bahasa Inggeris. Jadi macam kat situ dia macam ada clash sikit kat situ. So bila saya join kelas ni pada cuti sekolah hari tu dan saya dapati apps ni memang ada lah membantu saya untuk PDPR minggu lalu lah. So saya rasa saya nak share dengan kawan-kawan hari ni. Okay, so Edpuzzle ni first kita kena daftar sebagai teacher. Okay, so saya izinkan saya sharekan saya punya screen sekarang. Kalau skrin saya tak bergerak ke apa bagi tahu Okay, selamat datang Cikgu Rojita. Okay, sebelum ni semalam saya dah ada share juga invite link. So saya tengok, okay saya buka terus saya punya Edpuzzle. Okay, screen. Okay. Okay, so okay. Ini muka depan Edpuzzle saya lah. Okay, so first tu cikgu kena buka Edpuzzle tu and then daftar email cikgu sendiri. Menggunakan email MOE lebih baik sebab MOE tu dia macam dia akan macam jadikan kita satu komuniti tau. Okay, so bila cikgu daftar dia akan minta nama, lepas tu dia akan juga minta nama sekolah. Kenapa kena letak nama sekolah? Sebab nanti di sebelah kiri ni kita ada komuniti SMK Munshi Abdullah. Okay, dalam SMK Munshi Abdullah ni, okay, dia dah listing kan berapa orang cikgu yang telah menggunakan Edpuzzle ni untuk membentuk satu komuniti. Sebab kalau ikut kata penceramah ataupun orang yang bagi talk hari tu, dia sebenarnya kita boleh gunakan untuk yang macam Cikgu Jaafar cakap kena bayar tu kan. Okay, bila sekolah tu ramai yang guna, kita boleh request sebenarnya kalau kita ada bajet. Tapi for me cukuplah kita guna yang free ni sebab free ni pun dah banyak yang dia boleh access. Okay, cuma membezakan dia bila kita guna full access, kita akan ada storage video yang besar. Okay, macam contoh YouTube kita boleh simpan banyak kan video. Kita boleh upload berapa banyak video kita nak. Tapi kalau dekat Edpuzzle ni, kita ada limited lah. Okay, yang ni kalau kita nak bayar sendiri, yang tengah-tengah ni, yang ujung ni yang bergantung pada sekolah. Tapi saya pun tak adalah saya nak request ke apa sebab tak nak bayar-bayar bagai kan. Cuma cara dia, kita ada cara untuk meningkatkan space kita punya video. First cikgu login je, cikgu akan dapat 20 video ataupun space untuk simpan 20 video cikgu dah edit. Okay, lepas tu kita boleh increasekan kita punya storage dengan kita ajak kawan get more space dengan ajak kawan kita sharekan kita punya link ni untuk dapatkan space. Macam saya nampak tak, saya dah ada 44 storage. Maksudnya kan semalam saya dah share link tu, saya dah invite lah kawan-kawan saya. Jadi saya invite guna copy link ni, link yang IRSWSO ni. So bila kawan-kawan gunakan link ni, so kawan-kawan akan dapat 3 tambahan video space, space untuk simpan video. Saya pun dapat 3 tambahan. So kita pun macam kalau kita rasa kita banyak nak guna nanti, semakin kita refer orang, semakin kita dapat banyak space untuk simpan video lah. Okay, so hari ni yang saya nak tunjuk, okay, yang cikgu-cikgu kawan-kawan dah cuba buat tadi adalah contoh PLC, okay. So saya nak ucapkan tahniah juga kepada rakan-rakan kita, cikgu, contoh ni Cikgu Haya, dia pun dah cuba buat, okay. Cikgu Haya dah beberapa video lah dia dah edit. Lepas tu saya nampak Cikgu Jaafar pun dia dah mengedit. Nampak kan kawan-kawan kita buat apa, kita boleh tengok. And then saya nampak Cikgu Rojita pun dah berjaya editkan satu video admit. Cikgu Alina, Kak Elina pun dah berjaya. Ain, ini masa kita orang PLC di sekolah tanpa sebarang rancangan. Itu masa buat analisis PM tu. So kita share lah sekejap kan macam mana nak buat. Okay, lepas tu Kak Syamini pun banyak. Syamini pun dia buat
untuk English, kita boleh guna contohnya kalau Kak Rojita dia dah buat untuk AdMed ni soalan untuk bab pilih atur dan gabungan, dia dah masukkan soalan dalam video ni, kita boleh klik and then kita boleh edit ataupun kita boleh terus guna dengan menggunakan button assign ni. So kita guna video yang sama untuk kelas kita pula. Jadi kita maksudnya kita joint venture dengan kawan-kawan lah. Tak semestinya kita kena buat semua sekali. Contoh kalau kita asal macam saya ajar Maths tingkatan 1, saya dah buat beberapa video. Jadi kalau cikgu-cikgu Maths tingkatan 1 lain nak guna pun tak ada masalah. So kita dah, sebab tu kita kena duduk dalam satu komiti yang sama lah. Supaya kita boleh nampak apa yang kawan kita dah guna. Okay, jelas setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa rasa nak tanya? Kalau tak ada, saya teruskan lagi. Okey. Kenapa saya stop share? Okey, so tengok tadi apa yang saya dah sediakan. Contoh video PLC ED Puzzle yang hari ni lah. Okey, ini contoh video yang saya dah edit. Sebenarnya video ni panjang, dia bukan 1 minit 30 saat saja. Tapi dengan ED Puzzle ni, saya boleh jadikan dia pendek. Jadikan dia pendek dengan menggunakan butang edit. Nanti edit ya. Okey. So mari kita tengok apa yang berlaku masa kawan-kawan jawab ataupun tonton video yang saya edit ni. Okey, saya buat satu kelas yang baru. Kelas untuk PLC hari ni. Okey. Ini assignment yang saya hantar tadi lah. Sekejap. Okey, inilah nama student-student yang berjaya masuk hari ni. Okey, apa benda yang warna merah, warna hijau, warna kuning ni? Okey, yang warna merah ni menunjukkan progres ataupun tahap sampai mana je pelajar saya ni tengok video. Habis, Dia maknanya dia tak, ya. Yeah. share screen. Share screen tak ada? Tak ada, sekejap. Stop presenting. Share screen. Okay. Dah nampak dah screen saya? Dapat dah? Ui, kenapa dia macam berbelau-belau? Okay. Dah dapat dah Kak? Akak lagi lah tak nampak. Belum nampak? Tak, rasa saya nampak. screen ni dah nampak. Saya dah habis jawab. Ada progress. Okay. Nampak. Okay, nampak alright. So screen saya dah nampak lah. Okay, ini nama student yang join tadi. Suzy lah. Suzy, nama yang warna merah ni, maksudnya dia sekadar klik lepas tu dia keluar. Jadi dia tak dapat tengok pun lagi video tu. Jadi kelebihan dia kat situ kita boleh tangkap lah kalau student kita tu sekadar klik. Bila kita tanya, dah tengok video cikgu hantar? Dah, padahal dia hanya sekadar klik sahaja. Okay, kalau pelajar tu tengok separuh macam ni, pelajar nama Nurul Ain ni, nampak tak? Dia tunjuk pelajar ni hanya tengok sampai 60% je. Dia tak habis pun tengok video kita. Jadi itu adalah kelebihan Edpuzzle ni lah saya nampak. Yang lain-lain ni yang warna hijau dia habis menonton. Kenapa suara saya dengar suara saya berganda ke? Ya, dengar ada apa. Kejap macam ni jadi macam tu Alamak. Meet ni dia update jadi saya punya saya jadi dia bengong tak tahu nak guna Meet ni. Kejap. Dia sejak dia update ni saya mic pun hilang. Okay, kejap. Dengar tak? Saya dengar suara saya balik. Kau cuba tutup sound dekat laptop tu. Tutup sound macam ni? Tutup sound off ke bunyi? Off ke bunyi? Tapi saya tak dengar suara Cuba awak. tutup. Kau pakai handphone kan? Saya tak dengar suara awak. Tak. Pakai handphone ke pakai apa? Tak. Saya pakai laptop. Cakap pakai laptop Sekejap. Okey. Dia dengar suara saya tak?
sejak update apa nama ni Meet ni, dia jadi saya punya tak tahulah access ni jadi pelik sikit. Hari tu macam 2-3 kelas ni hilang je mic saya. Dia punya budak suara. Okay, screen. Okay, dah nampak saya punya Edpuzzle punya tab. Ain nampak Ain? Nampak. Okay, dah nampak Okay, so yang warna yang grade ni adalah bila cikgu atau murid kita tadi jawab soalan. Contohnya Fazila ni dapat 50% je. Mungkin ada soalan yang dia salah jawab. So kita boleh check lah soalan mana. So satu je yang dia jawab betul. Yang lagi satu ni tak betul. Maksudnya dia jawab salah dekat soalan, situasi manakah yang tidak ditunjukkan dalam video ini. Dia jawab soalan lain tapi jawapan sebenar adalah waktu rehat sahaja. Okay. Jadi dekat sini saya nampak kita boleh check untuk menentukan apa benda tu PBD pelajar tu. Saya adalah beberapa video yang saya dah buat sebelum ni. Tajuk bulatan tu saya dah hantar. So kita boleh uji tahap satu dia punya TP TP1 tu dia nak kena perentas lah, nak kena lilitan lah apa benda tu. Saya buatkan dalam video tu saya dah explain dia punya sebenarnya apa. Kalau budak dia tengok betul-betul video tu, sebenarnya soalan tu jawapannya ada je dalam video tu. Jadi kalau yang tu kita dapatlah nilai lah, maknanya budak memahami konten kita. Okay alright. So macam mana nak buat konten dalam Edpuzzle? Okay, mula-mula tadi kita dah buka Edpuzzle kat sini. Okay, cikgu buka My Content. Okay, My Content, kita buat add content ada di sebelah kanan ni. Atas ni Okay, dia ada beberapa pilihan. First, kita boleh buat video sendiri. Create a video. Okay, second, kita boleh upload a video. Student project, maksudnya budak dah upload and then kita boleh edit pada projek belajar. Okay, so kita create a video. Okay, create a video paling mudah sebab kita boleh ambil daripada community yang dah ada dalam Edpuzzle ni. Dia tak semestinya sekolah kita, dia open. Siapa yang share secara public, kita boleh ambil dia punya video tu. Pilihlah yang mana yang bersesuaian. Kita boleh type juga kat sini, Maths katakan. Okay, Maths, mungkin tajuk, alah cakap putih pula Matematik tingkatan 1. Ni ada beberapa dah orang yang update ataupun dia dah share. Okay, kalau saya pilih tajuk apa okay, tajuk bulat, tak nak tajuk bulatan lah sebab dah buat. Koordinat katakan, tingkatan 2 ni. Coming soon kan? Okay, cikgu boleh tengok kalau dekat sini di hujung video baru ada soalan. Sama dengan 4. Okay, macam mana cikgu saya tahu ada soalan kat sini? Sebab ada tanda ni. Tanda ni yang menunjukkan ada dia punya persoalan. Tahniah kerana menonton. Sila masukkan nama untuk dikira sebagai kehadiran. Ni salah satu contoh penggunaan video ni. Maknanya budak kena tengok sampai hujung video ni. Dia kena masukkan nama kat sini. Maksudnya kita dah dapat tangkap lah siapa yang tengok secara keseluruhan video. Okay, ini contoh cara kita nak ambil kehadiran. Kalau kita nak guna dia sebagai kehadiran. Selain pada tu, katakanlah tingkatan 1 perpuluhan ni. Okay, nampak tak ada titik kat sini? Maknanya dekat sampai dekat minit ni, cikgu tu mungkin dah explain sebelum ni. So dia nak uji pelajar dia. Dia faham tak apa yang cikgu tu explain? Dia buatlah tukarkan pecahan 30% kepada perpuluhan. Macam tu. Lepas tu pelajar dia kena jawab. Baru dia boleh submit dan boleh continue jawab tonton video tersebut. Okay, kalau kita tak nak edit pun tak apa. Kita ambil je terus. Lepas tu kita terus share je pada pelajar-pelajar kita. Okay. Okay, kalau kita nak edit sendiri. Okay, yang itu yang paling
Sebenarnya kalau biasa guna Quizizz, sama je konsep dia dengan Quizizz. Cuma bezanya dia ada video. Kalau Quizizz bukan video lah, maknanya kita terus bagi soalan latihan, betul? Okay, so macam mana nak edit content? Okay, laju sangat ke atau rasa macam ada benda yang saya kena tunjuk lagi? Kak Salina okay? Okay. Macam terlaju ke apa? Sebab saya nak habiskan 1 jam je. Lepas ni nak pergi pusat je. Okay. So semua orang dah masuk. Kalau yang guna laptop terus buka ini puzzle add puzzle masing-masing. Boleh try buat satu video. Macam mana nak edit video. Okay. Saya buat satu video baru Contoh add content. Saya nak guna video dari YouTube. Di YouTube pun boleh Cikgu klik je dekat tab YouTube ni. Okay, cikgu tab YouTube ni, cikgu pilihlah video-video kat YouTube kan dah banyak kan. Contohnya kita ambil e-belajar. E-belajar apa? Matematik tahun 5. Tak nak lah, tingkatan 1 tak ada. E-belajar. Yang mana yang sedap? Okay, katalah kita ambil tingkatan 2. Okay, bulatan. Okay, bulatan ni Cikgu Jaslina kan. Okay, kita boleh ambil video dia dan kita boleh edit sebagai video kita. Macam mana nak edit sebagai video kita? Okay, tekan butang edit. Okay, tekan butang edit. Okay, video ni kan ada 13 minit 22 saat. Tapi kalau kita tak nak terlampau panjang, kita boleh cutkan video ni. Okay, saya buat contoh macam mana nak cut. Okay, nampak tak ada cut, ada voice over, ada question. Okay, so ambil cut. Okay, kita mainkan video ni. Okay, nampak tak? Depan-depan ni tak ada apa isi kan? Jadi tak ada apa yang yalah, macam kalau kita skip pun tak ada masalah lah kan? Okay, katalah sampai saat ke berapa? Belajar matematik sampai 45 tajuk bulatan. Okay, sampai minit 46 dia macam kita tak payah pun nak tunjukkan pelajar. Macam mana kita nak cut? Okay, sampai kat minit 46 ni cikgu tekan butang add cut. Okay, bila dah tekan add cut, nampak tak dia macam terbelah 2? Jadi cikgu tarik je yang ini pergi sini. So yang depan tu dah hilang. Maknanya video kita bermula kat sini. Pada kali ini saya Cikgu Jaslina binti Saad alias Raja dari SMK Munshi Abdullah Melaka. Kita akan membincangkan bab 5 tajuk bulatan standard kandungan 5.3, lilitan dan luas bulatan standard pembelajaran 5.3.3, bahagian 1, lilitan luas bulatan panjang lengkuk dan luas sektor. Menentukan lilitan, luas bulatan, panjang lengkuk, luas sektor dan ukuran lain yang berkaitan. Baik, kita pergi kepada menentukan lilitan bulatan. Okay. Katalah sampai sini Cikgu Jaslina ni dah mula ajar kan? Okay. Muka surat 88 buku teks kamu bagaimana kita menentukan. Okay. Contoh sampai dekat sini, Cikgu Jaslina ni dia dah buat soalan contoh dekat buku teks muka surat 88. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai cikgu yang nak bagi nak pastikan pelajar kita cuba buat juga, kita boleh terus tekan dekat butang question ni. Dekat sini, cikgu pilih open-ended question ataupun multiple choice question. Multiple choice question ni maksud dia cikgu bagi jawapan berbentuk pilihan. Yang ini contoh dia tadi ialah cikgu-cikgu yang cuba buat soalan PLC tadi tu. Yang saya tanya soalan siapakah nama cikgu yang mengambil suhu tu kan. Yang tu kita kena tanda sendiri. Sebagai guru kita kena bagi markah sendiri. Kalau multiple choice kita boleh terus set jawapan. So markah automatically akan diberikan kepada pelajar lah. Yang ni bila budak dah habis nanti kita terus check jawapan dia. Okay?
So dekat sini contohlah cikgu saya nak pilih open-ended So saya klik je open-ended and then saya type lah soalan apa saya nak tanya. Yang ini soalan dia, hitung lilitan sebuah bulatan jika diameter D14, gunakan pi ialah 22/7. Jadi saya nak pelajar saya bagi jawapan. Sila beri jawapan soalan contoh 6A. So save. So nanti dekat situ selagi budak tak bagi jawapan, selagi tu dia tak boleh pergi ke video tu, tak boleh nak disambung lagi lah. Okay, ini kita baru edit tau. Okay, contoh lagi, saya pun continue. Sebab saya dapat kat sini, budak dah bagi jawapan. Dan menghitung lilitan bulatan mengikut nilai pi yang diberi. So Cikgu Jazlina pun tunjuk jalan kerja. Ingat di sini bahawa ni Okay, dia dah bagi jalan kerja kan? Okay, nampak? Tadi kita dah tanya budak. Kita dah tahu budak ni boleh buat ke tidak. Lepas tu bila dia continue question video tu, dia tengok jawapan dia betul ke salah. Jadi dekat situ kita boleh uji dekat pelajar ni faham ke tak faham pada penerangan yang sebelum diberi soalan lah. Okay, itu cara kita nak uji pelajar. Okay. Anda katalah hari tu kita ajar dia, kita tak nak panjang-panjang. Okay, saya pergi beli kad. Okay, saya nak buat takat okay, sampai sini je katakan. Sampai sini je. Tak boleh pula dia ke depan internet. Okay, sampai sini je. Okay, cikgu boleh cut lagi Kalau cikgu tak nak video sepenuhnya, just tekan je add cut. Dia dah terbelah. Cikgu terus buang. Ataupun cikgu mungkin nak sambung dekat ujung sikit masa yang ni. Macam itulah. Yang warna kelabu ni dia akan hilang lah maksudnya. Maknanya video yang terbaru hanya tinggal 10 minit 2 saat. Berbanding tadi yang pertama kita dapat tahu, kita dapat video ni 13 minit. Betul tak? Okay, so kalau saya nak buang, saya buang habis. Macam tu. So video ni akhirnya tinggal 7 minit sahaja. So mungkin saya nak selit-selit lagi soalan. Mungkin dekat sini ke? Saya tambah lagi soalan. Contohlah soalan dia faham atau tidak. Itu kita ikut kriteria kita. Okay, so budak ni jawablah sama ada faham, tidak faham. Sebab kenapa cikgu saya tanda dua-dua ni right? Sebab dua-dua ni tak kisahlah budak ni faham ke tak faham, ikutlah dia punya jawapan sendiri. Tapi kalau cikgu kata jawapan dia satu je, pilihlah satu je tick kan. So ini yang akan dapat markah. Okay? So bila dah siap cikgu edit soalan-soalan yang cikgu nak tu, jangan lupa save save. So cikgu tekan finish. Bila tekan finish, video yang terbaru akan jadi 7 minit 32 saat. Alright, so macam mana saya nak assign kepada pelajar pula supaya pelajar boleh jawab video ni. Okay, first pergi dekat assign. Okay, ini adalah kelas-kelas saya yang saya dah buat. Okay, yang yang pertama ni saya guna Google Classroom terus. Saya terus edit, masukkan dalam Google Classroom. Maksudnya bila saya assign je terus masuk dekat notification Google Classroom pelajar. Okay, yang 3 lagi ni, yang ni termasuk cikgu buat tadi lah. Okay, yang 2 ni adalah bagi pelajar yang ada masalah dengan Google Classroom. Dia akan masuk dekat kelas saya kat sini lah. Okay, lepas tu kat sini cikgu belum ada kelas yang cikgu nak buat. Okay, yang ini tadi yang saya dah buat dengan rakan-rakan guru yang masuk awal tadi. Dia dah join kelas PLC Edpuzzle tu. Okay, so macam mana kita nak create new class? Klik je add new class. Okay, type lah. Apa nama kelas ni? Percubaan saya kata. Ni percubaan. Okay, lepas tu cikgu edit lah apa subjek dia, apa benda grade level dia. Okay, lepas tu dia ada 2 jenis kelas. Satu kelas yang klasik, satu lagi kelas yang open. Klasik, pelajar kena register nama, Klasik dia akan macam mana nak cakap
rekod dia ada dalam setiap kali dia sambung je ataupun macam next time kita bagi lagi soalan, dia punya ID tu akan ada membentuk progress dia. Maksudnya mungkin hari ni kita bagi satu video dengan soalan. Okay, budak yang sama dia login, lepas tu next video mungkin besok dia ada markah dia ada macam hari ni dapat 8 markah, besok dapat 10 markah. Okay, itu kalau kelas yang klasik. Kalau yang open, yang macam cikgu-cikgu buat tadi, dia akan tiada rangkaian ataupun tiada pengumpulan data lah maksudnya. Next time kalau cikgu Ciu lah, cikgu Ain, cikgu Hawa tadi masuk, tiada data yang terkumpul. Maksudnya dia open. Dia tak adalah maksudnya yang kita panggil score sheet tu. Okay? Okay, lepas tu cikgu jangan lupa buat ni. On-kan prevent skipping. Maksudnya pelajar kita tak boleh skip pun video tu. Dia tak boleh pergi forward depan cepat sangat pun. Dia mesti kena ikut, dia kena tengok video tu dari A sampai Z. Baru dia boleh jawab soalan-soalan yang ada. Lepas tu dia boleh tengok video tu sampai hujung. Itu je lah. Lepas tu kita pun klik lah kelas percubaan tadi. Kita assign lah kepada semua orang. And then assign. Okay, yang ni cikgu boleh buat start dia bila, mungkin kelas untuk besok, kita buatlah tarikhnya besok. Due date tu ikut cikgu. Kalau cikgu nak buat due date, buatlah. Kalau tak nak pun tak apa. Saya biasanya buat juga due date supaya budak ni dia ada panggil apa dia ada sebab kenapa dia kena cepat-cepat jawab. Okay. Lagi satu, beza kelas klasik dengan open. Klasik tadi, katalah first time cikgu, okay, macam contohnya kelas matematik tingkat 1 saya ni, first time dia join tapi dia tak guna MOE kan, dia guna email biasa sebab dekat Edpuzzle ni, dia tak spesifik guna MOE. Jadi pelajar-pelajar, kalau lah katalah tingkatan 1, saya nak bagi lagi latihan, dia akan dapat notification tu. Maksudnya untuk kelas yang pernah join kelas matematik tingkatan 1, katalah ada next assignment yang saya dah assign kat kelas tu, pelajar-pelajar yang pernah buat tu dia akan dapat notification. Kalau contoh untuk kelas PLC tadi, saya buat open, katalah saya tambah lagi video dalam tu, cikgu-cikgu tak akan dapat apa-apa notification ada tambahan video kat situ. Macam tu lah maksud dia, itu beza klasik dengan open. And then cikgu dah boleh assign lah kelas cikgu punya assignment. Macam ni tadi saya nak cuba percubaan, so assign. So percubaan tadi dah dapat, ini dia punya assignment. Dan kemudian kita share lah assignment kita kepada pelajar, link tersebut. So pelajar dah boleh join macam mana cikgu join tadi, yang dah cuba buat tadi lah. Okay, so sampai sini ada rasa nak tanya apa-apa? Ke rasa macam wah boleh tahan tak? Kalau cikgu biasa guna quizzes, biasanya puzzle ni dia tak ada isu sangat kot. Cuma bezanya dia nak edit soalan, edit video dengan nak masukkan soalan tu je lah. Okay, ada soalan nak tanya sebelum saya tunjukkan grade book yang dah. Ya. Pelajar tekan link tu je ke terus dapatlah video tu? Dia akan suruh login. Login, so student kena masuk apa? Ikutlah, dia boleh guna dia punya email mana-mana lah. Kalau macam Google Classroom mesti nak guna MOE kan. Tapi kalau untuk Edpuzzle ni dia tak kisah. Video dia nak guna email biasa dia pun tak ada masalah. Cuma dia depend pada cikgu yang assign kelas tu. Kelas klasik ke kelas open. Kalau kelas open, maknanya lepas ni kalau ada new assignment cikgu letak dia punya dalam kelas tu, dia tak akan dapat apa-apa. Tapi kalau dia cikgu setkan kelas tu sebagai klasik, dia jadi macam Google Classroom lah. Pelajar akan terus dapat kalau ada next assignment macam tu. Oh, maknanya dia akan masuk web Edpuzzle lah? Ya, dia sekali tu je daftar, betul tak? Okay. Okay. Saya pun tak berjaya lagi nak link betul-betul dekat Classroom tau sebenarnya. Tapi saya nak cuba lagi, semoga berjaya. Kalau grade ni, markah dia tu keluar kat mana? Okay, ni saya nak tunjuk markah. So sebab tu saya tanya tu kalau ada masalah cakap sekarang, kalau apa boleh tunjuk markah pula Sebab saya ada 2 jenis kelas tadi kan. Okay, so saya tunjukkan macam mana saya nak tengok markah pelajar tersebut. Okay, share. Okay, pergi dekat gradebook. Gradebook ni, okay, tengoklah kelas mana saya nak cuba tengok. Okay, katalah kelas matematik tingkatan 1 saya ni, saya dah set dia sebagai kelas klasik tau.
Okay, nampak ada pelajar yang dah jawab. Ini contoh video yang saya dah buat itu baru ni untuk tajuk kadaran. Okay, so Shi Chen Nam ni dia memang video tu 10 minit. Dia boleh jawab dalam masa 10 minit. And then video ni tak sampai 10 minit pun. Kalau cikgu tengok, kejap saya tunjuk video ni. Okay, kelas matematik 1. Okay, video ni kalau cikgu tengok kat sini, saya hanya buat dia 8 minit sahaja. Tapi saya boleh tengok pelajar ni memerlukan berapa minit dia nak jawab satu video ni. Okay, so tengok balik kat gradebook. Okay, contoh nama Akila ni, nampak tak kosong saat? Maksudnya dia just masuk tapi dia terkeluar mungkin. Mungkin dia ada masalah internet ke apa. Okay, ada pelajar nama dia Hazwani. Video ni 8 minit tapi sebabkan ada soalan kan dalam tu kan. Jadi dia akan rekod juga berapa minit sebenarnya dia perlu gunakan untuk jawab dan tonton video tersebut. So, Hazwani dia jawab 12 minit, markah dia 100%. Anis Hazika dia jawab 60%. So, saya nak tengok soalan mana yang dia salah buat. Sebab dalam video ni ada beberapa soalan. So, saya klik nama Anis Hazika. So, saya boleh nampak dia punya ni lah soalan yang mana salah. So, dia ada 3 je jawapan yang betul. Okay, so dia tak boleh nak buat definasi kadaran. Dia salah kat sini. Padahal saya dalam video tu dah mention dah kadaran tu apa sebenarnya. So maknanya Hani Razika ni dia tak faham konten video tersebut. So dari situ kita boleh ambil benda ni, kita perlu cari Hani Razika, tanya dia kenapa dia tak faham. Kenapa dia nak cakap benda ni kesamaan padahal sebenarnya dia adalah perbezaan. Macam tu. So kita boleh kenal satu-satu lah pelajar ni kat mana dia silap. Padahal benda tu dah cakap dalam video tapi boleh tak buat silap. Video tu baru je tengok terus jawab pun silap juga. Macam tu lah. Ni contoh soalan saya bagi. Dalam ujian segak 60 saat. Okay, lepas tu saya tanya berapa kali tekan tubi dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit. Anis Azika salah jawab. So kita tahulah Anis Azika sebenarnya dia tidak menguasai lagi cara nak mengira kadaran tu. So kita dah boleh tangkap pelajar kita. Itu kalau lepas tu kalau kelas dia klasik, nampak tak? Ada lajur ni. Maknanya lepas ni kalau kelas matematik tingkatan 1 ni saya tambah lagi video lain. So dia akan ada markah kat sini lah. So ada nampak lah progress dia kat sini. Okay, jelas. Itu untuk kelas yang klasik. Maksudnya kita boleh tengok progress pelajar kita macam mana dalam Google Classroom tu lah. Okay, so far kebanyakan kelas 1A1 ni dengan 1A5 dia okay. Dia boleh jawab. Macam Aiman ni dia hanya klik. Lepas tu mungkin dia ada masalah internet atau apa. Kita carilah dekat dia. Aiman, kenapa awak tak habis tengok video ataupun kenapa awak tak tengok video? Mungkin dia akan buat explanation lah kat kita. So kita akan kenal lah lagi pelajar kita kalau dia ada masalah ke apa benda kan. So kita tak boleh nak ataupun ada memang pelajar yang memang tak nak tengok pun. Dia tengok je video tu, video pembelajaran dia terus tinggalkan. Ada juga yang macam tu. Okay, kalau kelas tu kelas yang open open ni saya buat dekat PSIM tadi. Ni kelas open. Okay, gradebook dia. Tak ada dia tak ada gradebook kat sini sebab dia kelas open. Kelas open maksudnya dia tak ada sebarang rekod yang dia kumpulkan. Kita hanya boleh tengok pencapaian pelajar dekat my class ni je. Ni macam suka-suka kita je. Kita nak one off je. Tak ada. Lepas ni tak ada lagi dah. Cikgu dah join ni, akan dapat lagi assignment lain tak ada. Maknanya sekali habis je. Inilah dia. Yang ini kalau kelas open dapat tak sini ada one answer to grade. Saya tak tanda lagi lah jawapan tu. Maksudnya Siti Hawa tadi dia jawab Siti Gusali. So saya pun tanda lah right. Oh betul jawapan dia. Barulah Siti Hawa akan dapat markah. Tu beza open dengan klasik. Open dengan betul lah. Kalau klasik tadi dia akan masuk kat gradebook, kalau open dia tak ada kat gradebook ni. Okay, ini kalau nak tengok sejauh mana pelajar kita watch. Okay, ini dia tengok separuh jalan je. Kak Faz jawab tengok habis. Tapi markah, kenapa Kak Faz ni ada salah tadilah. Cikgu ni pun ada salah, Cikgu Sally pun ada salah. Yang lain ni tak habis sebab tu grade dia tak keluar. Dia tak ada jawapan yang tak ada markah. So tak adalah penilaian dekat situ. So jelas tak tentang add puzzle ni? Ada apa-apa nak tanya? Dia ada membantulah sebenarnya.
Jelas Terima kasih Kak Faz sebab beritahu jelas. Okey, so apa lagi nak tunjuk? Setakat ni add puzzle itu je yang kita nak kena tahu. First kita kena tahu login. Second kita tahu nak buat kelas, kita buat kelas tu. Okey, cikgu boleh tengok my class. Cikgu boleh terus tambah kelas kat sini pun boleh, terus tambah kelas. Maksudnya cikgu kata, okey cik, saya nak buat kelas tu katalah 5 SPI, 5 sign. Kita boleh buat beberapa kelas dan kita invite pelajar tu ikut dia punya kelas masing-masing. Kalau macam saya tadi, sebab saya dah buat dengan connect LMS ni, Google Classroom ni. Tapi itulah budak-budak ni bila kita kata boleh ada choice pilihan classroom atau tak classroom, dia akan pilih tidak classroom. Padahal kalau dalam classroom ni bagus ni dia akan terus masuk dekat grade tu lah belajar tu. Macam kita punya quizzes tu kan, kalau buat dekat Google Classroom kan dia terus masuk markah kan. Macam itulah. Tapi pelajar kita kalau kita beri pilihan memang dia takkan masuk classroom. Tu saya nampak lah. Okay. So cikgu boleh buat lah beberapa kelas. Yang ini open ni memang dia tak kena ada kat gradebook Maksudnya cikgu tak boleh nak kumpulkan nilai markah-markah pelajar ataupun dapatan diorang tengok video tu macam mana. Okay. Itulah tentang add puzzle. Sebab tu kalau cikgu keep sharing ataupun kita boleh kenapa saya tutup? Puan Rojita ajak admit, dia dah buat dah Tok Cantik ni. Jadi orang yang ajak admit contohnya Cikgu Masrin, Cikgu Ayah, Cikgu Fana ke, dia bolehlah guna video yang sama untuk kelas dia. So kita boleh sharing kita punya bahan lah. Macam tu je, senang kot bagi saya. Cuma nak edit tu lah dia macam ambil masa sikit, sama ada kita nak buat video sendiri atau ataupun kita gunakan YouTube video ataupun video-video yang dah ada dalam add puzzle ni. So far jelas tentang add puzzle. Ada lagi yang nak tanya? Abid tadi apa dia kata 20 Memang je? kena cari masa nak kena buat. Betul. Tapi so far saya share lah apa yang saya dah buat. Abid, My content. Inilah. Abid. Yang ni saya dah upload apa tahu? Saya upload Google Meet saya hari tu. Lagi satu saya nak bagi tahu, satu video yang upload dia tidak boleh lebih 1 gig 1 gigabyte. Paling kuat 1 gigabyte lah. Tapi tak apa, kalau video Google Meet tu saya ingatkan saya nak potong-potong mana tak perlu. Kemudian saya nak tambah soalan lah dalam video tu supaya pelajar ingat balik cikgu dia pernah ajar. Sebab saya stres bila masuk kelas, cikgu tak pernah ajar pun. Aduh, jadi kita ada bukti lah. Cikgu dah pernah ajar dan cikgu dah pernah buat soalan dalam ni. Jadi dia kena jawab juga. Yang ini apa lagi saya dah buat? Ni bulatan. Ini dia 3 dimensi hari tu. Nanti insyaAllah adalah lagi tu nak buat lagi. Saya nampak tu lah bila kelas tu combine 2 kelas. So satu kelas kita boleh bagi video, satu kelas lagi kita boleh buat Google Meet ataupun dua-dua kelas kita boleh bagi. Contohnya macam hari tu, macam hari Selasa minggu lepas, saya pergi sekolah, saya buat analisis, saya bantu Cikgu Haya buat analisis SPM tu. Jadi saya tak boleh nak buat Google Meet. So saya terus tinggalkan diorang dengan ED Puzzle. So alhamdulillah lah 2A1 tu separuh join. Okey lah kan, maknanya diorang tak tertinggal langsung daripada jadual yang telah disediakan. Okey. Itu sajalah yang saya boleh share lagi petang ni. Terima kasih Kak Awa, semangat Habib present. Ya, Habib memang sangat semangat. Kak Jita panggil, tak dengar lah. Puan Ada Kak Abida. Jita panggil? Puan Abida. Tak dengar suara Kak Jita. Bahaya ni tak dengar suara akak. Oh, penting akak macam lagi saya nak pergi kat sana. Lagi pergi laju. Akak cakap apa? Ni yang dikata tadi 20 video. Maknanya lepas 20 video apa berlaku? Tak boleh nak save lagi video. Kita kena buang lah video lain yang kita tak pakai tu. Oh, kalau kita delete maknanya boleh upload lagi sekali lah. Boleh. Tapi kalau akak share dengan link akak invite orang lain. Macam saya dah dapat 44 video kan. Jadi akak akan ni lah, akak dapat 3 video. Setiap orang satu tambah 3 video. Orang satu tambah 3 video. Oh, ada free gift Ada. Orang yang kita tambah dapat 3, orang yang saya yang ajak ni pun dapat 3. Sebab itulah kawan-kawan yang baru join, contohnya macam Kak Aifah semalam saya tanya dia dapat berapa video, dia kata dia dapat 3. Sebab dia dapat 20, kemudian sebab dia join ikut link saya, so dia dapat 3, saya dapat 3. Macam itulah. Okay.
Okay, ada lagi? Tak apa, kalau ada masalah PM je nanti. Kalau ada benda yang saya boleh bantu nak buat macam mana ke, tak ingat cara nak edit ke apa ke, tak apa nanti insyaAllah lah saya cuba bantulah. Sebab satu lagi saya suka tengok itu video orang tu share tentang padlock tau. Padlock lah nama dia. Tapi menariknya sebab dia macam parking lot punya konsep lah. Okay, untuk petang ni saya rasa Sekejap, ada authorized Ya. ke nak edit video orang ni? Macam mana? Pendapat? Setakat ni saya buat semua video yang saya jumpa boleh je edit. Tapi hari tu masa yang penceramah tu bagi, dia kata akan jumpa video yang tak boleh edit. So maknanya Macam mana YouTube tu bagilah kita edit video mereka. bagi. Cuma kita tak boleh masuk voice. Oh, okay. Okay, Kak Alina kata macam mana nak edit video YouTube? Kejap. Mungkin dia tertinggal tadi kot. Okay, sementara tu siapa yang belum isi kehadiran ni nanti sekejap lagi saya upload dekat SPL KPM. Okay, okay Kak Azlina macam mana nak buat yang video YouTube tadi? Okay, saya share balik. Pergi kat my content, add content, create a video, akak klik view tube. And then akak search lah. Sign, tingkatan 3. Kan Kak? Ambil lah mana-mana video yang akak nak. Contohlah sistem rangsangan ni kan. Akak ambil perkataan edit ni. So bila dah edit, so akak boleh cut. Video, kalau YouTube tak boleh masuk voice over Kalau YouTube, video biasa boleh, video kita sendiri kita boleh masuk voice. Tapi bak kata penceramah tu tak payah pun tak apa gitulah. Dia yang orang yang berceramah tu dia bagi macam betul-betul yang terjadi lah kan. Lepas tu masuk question pun boleh kalau video YouTube. Okay, tapi ada certain video akan jumpa dia kata tak boleh nak masuk question. Tapi setakat ni kebanyakan boleh je. Dia kata gitulah. Okay Kak Lina? Kita edit je lah. Potong, cut mana yang patut. Tak payah panjang-panjang sangat kan. Ni kan sampai 18 minit. Nak menunggu budak nak masuk je berapa sekian lama dah kan. Okay, kira itu je lah hari ni. Okay, cuma video yang available kat Edipuzzle je ke tak? Video tu open Kak. Ambil je tab yang YouTube tu. Mana-mana video YouTube kita boleh ambil. Kalau yang dalam Edipuzzle kat sini je. Kalau yang YouTube ni open. Akan nak edit video lagu pun boleh Kak. Okay, ada lagi? Kalau macam rasa tertinggal sikit ke terlaju ke apa, cikgu boleh je PM tepi nanti InsyaAllah saya bantu. So yang baik tu datang daripada Allah lah. Yang kurang tu datangnya dari saya sendiri. Okay, sama-samalah kita memperkasakan PDPR yang akan dilanjutkan lagi ni. Okay, so jangan lupa untuk isi Google Form kehadiran. Nanti kan tak masuk pula dalam PLC tu Kang. Saya dah cakap dengan Hasni, Pak Hasni dah cakap dengan dia nak buat 2 jam. Okay, terima kasih semua. 2 jam sampai GNT Okay Kak. Terima kasih Adik. Bye. Terima kasih Adik. Sama Kak, sama-sama. Cara berlaut. InsyaAllah kalau buka. Okay Kak. Mana nak tutup video? Thank you Abid. Welcome. Cuba Kak, cuba.